Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada semua yang sedang menyaksikan kami, kita ada dalam segmen Sembang Buku. Jadi alhamdulillah hari ini 28 Mei, Jumaat 11 pagi. Berapa Syawal lah? 15 eh? Ah, Puan? Ingat tak? Ah, sound tak berapa dengar. Okey tak? Hello. Okey. Kali ini okey. Ini okey? Ni okey. Alhamdulillah. Ah, jadi kita dah separuh bulan Syawal dah pun. Jadi pada yang tak habis lagi berpuasa 6, teruskan misi puasa 6 insya-Allah. Jadi puan ada mana tu? Saya dekat Keramat, work from home. Saya di rumah mak dan ayah saya di uh, Pulau Pinang. Oh, Penang. Sini cuaca cerah alhamdulillah pagi sini tengok cuaca okey je. Sana okey, cerah. Alhamdulillah, cerah sangat. Boleh sidai baju ni kalau ni kering je 3 round. Alhamdulillah. Jadi untuk segmen sembang buku ni, biasa kita untuk Puan Liza ni sebenarnya first time lah kita ajak IG live. Mungkin FB live Puan biasa buat lah kot dengan ABN ke, buat sendiri ke. IG first Itulah time kan? kalau IG live tu dah biasa, cuma ini first time dengan IG live pula. Pengalaman baru lah hari ni. Okey, okey. Jadi segmen sembang buku ni kita nak mengenali penulis dan kita nak sembang pasal buku lah sebenarnya. Dan pagi ni kita nak sembang berkenaan buku Oh My Student. Jadi sebelum kita nak sembang buku, kita nak kenal dulu lah siapa kita punya penulis, macam mana Puan Liza boleh jadi penulis sebab buku ni tak silap saya 2018 Betul eh? Ya, betul, betul. Ah, 2018, bulan 4 lah kita kata ah. dilancarkan. Ah, Jadi walaupun 2018, saya suka trik kat sini lah, bukan trik apa. Sebab banyakkan penulis lah kadang diorang ingat buku 18 dah, dah lama dah buku ni. Tapi saya sangat percaya sebenarnya kita punya audience ni mesti ada juga yang first time dengar buku Oh My Student. Oh ada buku tu. Jadi bila momen macam tu berlaku tu maksudnya buku tu buku baru lah. Sebab konten dalam buku ni dia evergreen lah. Dia bukan terikat dengan tarikh apa semua. Walaupun itu pengalaman daripada Puan tapi kita nak sembang lagi. Kenapa buku Oh My Student ni kekal relevan dan hari ni kita bawakan kita punya penulis sendiri untuk cakap kenapa beliau tulis buku Oh My Student ni. Jadi sebelum Puan Liza cerita pasal buku, saya nak Puan kenalkan diri lah. Macam cakap tak kenal tak cerita kan insyaAllah. Jadi nak mengenali latar belakang Puan Liza daripada sudut keluarga, kejayaan dan pengalaman Puan lah. Macam mana boleh orang cakap sebab kalau ikut yang saya kenal Puan, yang saya pernah tengok dekat video ke apa semua, Puan pensyarah. Tapi jadi penulis buku ni, macam mana tu perjalanan daripada seorang pensyarah? Memang kalau ikut dari dulu, cita-cita asal sebenarnya nak jadi penulis ke apa ke. Jadi saya serah kat Puan Liza untuk ceritakan sikit latar belakang dan terjebaknya dalam dunia penulisan. Bismillah Puan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amir dan jaga dirimu. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton dan bakal menonton kejap lagi ni insyaAllah. Hmm. Alhamdulillah. Hari ini saya diberikan ruang oleh pihak galeri ilmu sendiri untuk menceritakan, mendedahkan ataupun mengupas kandungan umur student ni lah. Saya panggil dia si kuning. Si kuning Si kuning. OMS. OMS, Oh My Student. Hmm. Okey, sebelum tu saya bersetujulah sebenarnya dengan Cik Amir tadi. Hmm. Sebelum tu suara saya clear, Cik Amir? Okey. Okey, okey dengar. Hujan Okey, dengar tak okey. hujan? Siapa-siapa yang sedang tonton kami, suara kami clear tak? Clear. Maklumlah first time dengan IG kan. Hmm. Okey, saya setuju dengan Cik Amir tadi yang kata
buku ni sebenarnya kandungan konten dia tu evergreen. Maksudnya diterbitkan tahun bila pun, uh, konten dia tu masih lagi relevan sebenarnya. Nanti kita akan kipaskan apa yang terkandung dalam UMS ni. Okay? Terima kasih Cik Mota. Suami saya tu sudah mendengar. Terima kasih penyokong kuat saya. Alhamdulillah. Saya nama diberi Izzah Suhana binti Ramli, berasal daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang, di utara sana. Okey, dan Alhamdulillah, Laksana Utara kan? iya, kalau hari ni Cik Amir Utara bolehlah kita balik ke Utara. Saya Laksa Johor. Oh, laksa. Okey. Saya laksa utara. Laksa utara tak kisah pakai ikan apa. Okey, sambung. Okey. Ah, Jadi Alhamdulillah saya bekerja sebagai pensyarah dalam jurusan kejuruteraan awam. wow. Dan tak ada lawak sangat, biasa-biasa je. Tapi itulah macam Cik Amir kata tadi, macam mana daripada pensyarah bidang engineering pula tu menulis buku kan. Tak apa, kerja itu cerita. Kemudian dah Alhamdulillah sejak 2004 sehinggalah sekarang bergelar pensyarah, 17 tahun lah Alhamdulillah. Masa saya menulis On My Student, pengalaman tu 14 tahun. Sekarang tahun ni dah 17 tahun. Dan juga pengalaman mengajar tu, kalau di Politeknik kita ada diploma lah, jurusan diploma. Kalau saya sendiri direct mengajar pelajar-pelajar jurusan diploma kejuruteraan awam. Dan kalau di Politeknik punya kita ada degree juga. Jadi itulah sedikit lah. Sudah berkahwin, mempunyai 3 orang putera, dan ada yang sulung dah anak terima dah. Itulah. Okey. So dari background engineer kan ke bidang sastra lah, orang cakap penulisan ni. Dia mesti ada satu, nak panggil turning point tu bukanlah, tapi big why kenapa Puan Liza yang 17 tahun mengajar bidang kejuruteraan tiba rasa aku nak buat buku aku nak tulis. Ke memang sepanjang 17 tahun tu mula-mula mengajar tu dah memang biasa suka berkongsi dekat, yalah kalau 17 tahun tu rasa Facebook tak famous lagi waktu tu. Jadi setiap berkongsi tu apa, dah memang Puan biasa tulis blog ke macam mana ke? Dengan penulisan, dunia penulisan tu, Puan memang minat menulis dari kecil ke macam mana? Bagaimana bermula lah cerita dia. Yes. Okey, sebenarnya tak pernah terlintas pun nak jadi penulis buku. Cuma bermula dari pembacaan. Jadi kita membaca dan kita menjumpai beberapa buku yang menyentuh hati kita, yang boleh buatkan kita berubah. Dia mempengaruhi cara fikir kita dan akhirnya kita berubah insya-Allah ke arah yang lebih baik lah. Jadi saya jumpa satu buku, kalau saya sebutkan di sini, ada satu buku Prof Muhammad Kamil Ibrahim yang tidak asing lagi. Banyak buku-buku terbitan Galeri Ilmu kan, tulisan Prof. Tapi saya kenal daripada buku Travel Haji dulu. Buku famous dia tu. Ya, buku famous dia tu yang jutaan orang dah baca dan dah ramai juga yang terkesan, termasuklah saya dan suami sendiri. Jadinya daripada terkesan itulah kita membaca beberapa tahun jugalah, mengikuti keluar je buku Galeri Ilmu, lepas tu terkesan banyak buku Prof, dulu buku setahun kan bersama-sama dengan Prof bersama dengan isterinya Puan Roza Roslan. Jadi saya membaca. Kalau ikut pendekatan Prof Muhammad Kamil lebih kepada menjaga solat, waktu di masjid lelaki kan. Kalau pendekatan Puan Roza Roslan lebih kepada menjaga aurat kan, untuk macam mana menjaga peribadi seorang wanita salihah muslimah. Jadi saya sangat terkesan dengan tulisan-tulisan tu, dan kemudian saya kenal pula buku-buku Bondeno. Buku Bondeno daripada mula saya tunggu awak, kemudian ada Be Strong dan banyak lagi buku-buku Bondeno. Jadi 3 penulis inilah yang benar-benar menjentik hati, membawa saya ke arah perubahan yang lebih baik insya-Allah. Dan dari situlah timbul minat, kalaulah aku dapat menulis,
at least sebuah buku pun yang boleh menjemput hati macam yang saya dapat daripada tulisan-tulisan guru-guru saya ni juga. Dia orang pun guru penulisan saya. Hmm. Jadi why not saya menulis. Semangat nak menulis tu Okay. sebelum tu dah 5-6 tahun berkobar-kobar. Tapi ialah kan tak ada pendedahan, tak tahu nak mula macam mana. Jadi akhirnya pada 2017 dengan keinginan membuat-buat, saya berdoa. Awal tahun tu macam seolah macam azam awal tahun lah kan, 2017. Ya Allah, barulah saya doa. Sebelum tu terlintas pun macam berkobar je nak menulis, tapi tak ada usaha kan. Lepas tu Allah gerakkan hati untuk minta lah dekat dia kan. Jadi memang saya berdoa, ya Allah bagi aku, kalau aku menulis buku ni sesuatu yang baik buku, maka kau pemudahkan, tunjukkan jalan. Dan Alhamdulillah sejak tu Allah lorongkan jalan. Pun dah pergi berkursus, carilah guru. Jadi saya pun mencari guru-guru penulisan yang saya suka, tulisannya yang saya nak tulis macam tu, iaitu ketiga-tiga guru yang saya sebutkan tadi. Kira bermula dengan baca. 2017, Yes. awal tahun tu pergi kursus dengan Bunda Nur, bulan 4, bulan 8 dengan Prof Kamil pula dan Puan Roza. Kemudian bulan 11 selepas habis je final exam semua, saya dah memang bertekad saya kena menulis. Jadi saya start sehari satu bab. Masya Allah. Satu hari satu bab Satu hari satu bab. Masa tu memang berkobar-kobar. Memang saya dah tak perlu tunggu apa dah. Ilmu dah ada, guru-guru dah ada nak bimbing. Jadi terus hari satu bab, Alhamdulillah sebulan siap. Alhamdulillah. So itu perjalanan untuk buku pertama, buku ni lah, Oh My Student ni kira buku pertama Puan Ya, buku saya yang pertama, sebab ada orang masih terkejut. Kadang-kadang dia bermula, ramai yang bermula. Penulis pemula ni bermula dengan antologi kan. Betul. Beramai-ramai dulu. Satu kisah 4-5 line kan. Betul. Ini terus buku solo ni. Sebab saya masa tu saya tak kenal siapa-siapa penulis. Jadi ini pun saya baru nak approach, saya tak tahu macam mana. Jadi saya terus memang beberapa tahun sebelum tu memang saya nak menulis dan saya jelas nak menulis tentang pengalaman saya mendidik anak-anak pelajar. Itu waktu tu deal dengan editor siapa kalau ingat? Masa tu Puan Rosma. Rosmawati. Rosmawati Saidin. Okay. Editor Motivasi Galeri Ilmu. Okay. So memang apa feedback kalau Puan ingat balik buku pertama tu, apa feedback yang diberi oleh galeri? Ke memang masa tu expect ni hantar mesti terbit lah ni ke macam mana? Bukan senang kan, kita bukan ada nama, first time nak hantar karya. Alhamdulillah, Bunda Nur sendiri mainkan peranan yang sangat penting. Bunda Nur lah yang menilai dulu karya. Lepas saya dah menulis satu bab dulu, sebenarnya saya tak terus habiskan satu buku. Saya tulis satu bab, saya tunjukkan kepada Bunda Nur. Bunda boleh baca tu dan boleh komen kan. Kemudian Bunda balas yang sangat memujakan saya. Dia kata, Masya Allah, Liza berbakat menulis, teruskan. Adalah sikit-sikit dia tegur. Dan saya pun gunakan panggilan tu, pecut sampai siap. Kemudian biasalah bila penulis pemula ni bukan perfect. Jadi sampai kat galeri saya contact Haji Wan Hazmin ataupun Pak Ya Haji Zakaria. Lepas tu tunggu dalam sebulan jugalah untuk dinilai. Tapi ada sedikit perubahan yang saya perlu buat lagi. Dan Alhamdulillah saya betulkan. Dan lepas tu dapat feedback yang sangat baiklah daripada Haji Zakaria dan Galeri Ilmu sendiri. Lepas Pak Ya baca sendiri, katanya buku ni memang kontennya sangat bagus. Isteri dia sendiri baca, si Haji Zakaria baca pun memang bagi thumbs up lah. Alhamdulillah. Okay. So kita dah sentuh pada dia punya konten ni, kita nak cerita ni. Cerita menarik dalam buku Oh My Student yang kalau boleh Puan kongsikan. Ialah kita tahu sekarang ni
mak ayah lah utamanya nak uruskan anak-anak yang masih belajar ni. Utamanya student dekat IPT lah. Sebab kita tahu sekarang ni zaman online kan. Ada norma baru ni. Jadi sebelum kita sembang pasal norma baru tu, kita nak pun kongsikan beberapa cerita dalam buku Oh My Student ni. Sampai tadi isteri Pak Ayah, kami punya editor senior pun bagi thumbs up. Kalau boleh puan Kan. kongsikan bagi kita punya Alhamdulillah. pendengar ni. Tu dia. Alif Rizki cakap, Assalamualaikum puan, ni lecturer saya dekat Politeknik SB mana SB tadi? PTSB. Ah, PTSB. ah, Politeknik Kampus Tanah Bahiyah. Okay. itu dia student pun komen. Terima kasih tuan-tuan support Hai lecturer Alif. korang ni. Apa nama penuh dia ni? Okay. Okey, kongsikan puan. Beberapa Terima kisah. kasih Alif. Ajak kawan-kawan lagi. Tengok live saya. Okay. Kalau OMS ni, tema dia sebenarnya adalah saya nak mengetengahkan kisah-kisah realiti, iaitu pengalaman saya sendiri dengan orang kata apa, kadang-kadang student kan, pelajar-pelajar saya sendiri yang saya ajar dan yang saya tengok lah di sekeliling saya yang kita jumpa setiap hari kan. Maksudnya dia nak bagi gambaran buku ni tentang nilai dan sikap generasi anak-anak remaja masa kini, yang mana setiap hari pendidik ni mendepani mereka lah kan, dengan macam-macam orang kata apa, ragamnya. Tapi mungkin masyarakat luar ataupun ibu ayah sendiri tak nampak the true colour, kita kata, anak-anak di sini. Betul. Jadinya dengan pembacaan naskah ni, dia bukan saja kepada anak murid, terus anak didik remaja tu sendiri, sama ada di aktiviti ataupun di sekolah kan. Dia juga boleh dibaca, sesuai dibaca oleh para ibu bapa sebenarnya, untuk mengetahui macam mana ragam anak-anak di kalau di depan mata mungkin kita boleh tengok lah kan, tapi mungkin kita tak nampak true colournya. Kalau dengan kawan-kawan dah jauh di mata kan, kita tak nampak. Jadinya pencara ataupun guru-guru ni lah yang melihat. Jadi Kisah yang kalau boleh puan ingat satu kisah yang memang puan letak dalam buku ni, dan kisah tu memang sebenarnya sangat yalah, kalau untuk ibu apa mungkin rasa betul ke, tapi sebenarnya benda tu lah realiti. Yang kalau boleh puan cerita kasih kami ni buka mata, serius lah benda ni. Okey. Okey, kalau macam kepada ibu bapa tu sendiri adalah yang saya sempat notekan sikit kat sini. Okey, kalau zaman remaja ni kita ada zaman try and error. Dia nak buat apa semua dia ikut-ikut kawan kan, dia rasa dia nak buat apa dia buat, tapi kesan dia tu dia rasa kemudian. Kalau tak rasa time tu, dia akan rasa kemudian hari. Kadang-kadang keputusan yang dia ambil macam terus nak berhenti belajar dan sebagainya tanpa berfikir. Jadi kat sini peranan ibu bapa tu sebenarnya. Okey, macam contohlah saya ada letak satu kisah kedua, kisah dua, bab dua lah kita tajuk dia Smart Student. Saya ada beberapa kali terlibat dalam memberikan motivasi kepada anak-anak pelajar semester satu. Semester satu ni bila dia orang masuk, macam-macam sebenarnya perasaan yang berlodak dalam hati dia. Kalau di depan saya tu ada 100 pelajar, maka 100 lah rasa perasaan yang dipendam. Nampak macam senyap, tapi sebenarnya bila saya kaitkan balik bab ini dengan pengalaman sendiri, sebab kalau pelajar ni, kalau dia masuk mula-mula dia ada yang mengalami culture shock, ramai. Sebabnya tak sama environment dengan sekolah, dengan IPT. Okay. Kemudian akan ada yang mungkin homesick. Tak pernah berjauhan. Saya homesick. Cik Amir homesick kan? Saya dari Johor pergi Perlis, minggu demam. Iya. Kita makin terbalik. Saya daripada Perlis dulu form 4, form 5 ke Selatan. Tempat saya UTHM ke Batu Pahat Johor. Kampung saya lah tu, Batu Pahat. Oh ya ke? Allah, lupa pula orang kampung Orang kampung sementara lah 6 tahun saya kat sana. Okey. Jadi ada yang homesick dan tak pernah berjauhan.
Tapi ada juga yang tak minat kos tu. Itu kisah saya. Saya Ah. kongsikan dalam ni. Tak minat dan apa peranan mak ayah saya masa tu, diorang tak memaksa. Sebab saya kalau dah masuk tu saya tak minat kos civil engineering ni. Masuk kelas jadi blur. Lepas tu mulalah bergenang air mata, tak faham. Kalau perempuan Kan? tu. Ha. Ha. Lepas Kalau tu, lelaki okey. lepas tu apa lagi saya sampai jadi macam ni, kesan dia sampai saya tak lalu makan. Beberapa bulan saya tak lalu makan. Urus lah. Saya macam memaksa diri. Okey. Itu konflik. Pada masa tu saya tak reti nak jumpa kaunselor ni masa tu. Tapi apa yang saya hadap je lah. Saya hadap, tapi yang bagusnya mak ayah tu yang tak memaksa. 2-3 hari sekali saya akan call. Ini situasi semester 1 lah ni. Jadi mak ayah saya biasa bagi semangat, kita kakak boleh sebab saya nak sulung. Jadi dengan kata-kata dorongan mak ayah tu yang jadi kuat semangat lah. Walaupun sebenarnya mungkin tak minat pun sebenarnya. Jadi mak ayah saya apa dia buat selepas sebulan lebih, saya ada sekali tu saya menangis. Telefon saya menangis-nangis dah tak tahan lagi dah. Ada satu subjek yang saya memang rasa saya tak boleh. Terus saya menangis, mak ayah saya daripada utara, bayangkan saya ada cerita dalam ni. Datang ke selatan. Seharian tu mereka bekerja. Kan Cik Ni? Seharian bekerja. Saya call lepas maghrib. Dia ada lagi. Mak ayah saya terus packing. Saya tak tahu ni. Mak ayah saya terus packing. Lepas maghrib saya call menangis tu. Dia orang terus datang. Tiba-tiba 8 pagi esok dia sampai. Masa tu saya, ya Allah, terkejut saya, mak ayah saya depan mata. Buka-buka pintu asrama kan. Jadi itu pendekatan mak ayah saya. Dan dia bagi pilihan kakak nak teruskan ataupun kami nak bawa balik kalau kakak tak boleh kan. Tapi saya, Allah gerakkan supaya saya kata saya nak bertahan dulu, saya cuba 1 semester itu. Jadi kisah ni saya banyak berceritakan setiap semester student-student yang saya mengajar. Jadi nak bagi diorang semangat supaya kalau saya tak cuba, macam mana saya nak berada depan awak sekarang? Macam mana saya nak berjaya? Jadi jangan cepat give up. Jadi kat sini sebenarnya saya nak tunjukkan peranan mak ayah tadi lah. Lepas tu ada lagi kisah 5 penyakit malas. Malas ni memang selalulah kan, biasalah kan, setiap orang ada masa rasa malas tu, ada masa-masa dia. Tapi kita jangan melayankan sangat. Biasa kalau pengajar saya ni yang malas ni kita dapat tengok kalau tak siap assignment ikut date, lepas tu datang lewat, muka yang sama je lah kalau datang lewat tu. Kemudian kontek kan, kehadiran kalau tak cukup 80% memang tak ada masuk pada exam kan. Jadi jumlah kita duduk utara kata apa, ligan lah, jangan meligan. Jadi bila pensyarah ini mengingatkan, saya gunakan pendekatan dalam kelas bila take 5 minit break ke apa tu, saya akan kita bagi tazkirah lah sikit. Kita pun macam ingatkan balik tujuan dia orang datang kat sini untuk apa. Kan? Bila kita sebut tentang mak ayah, basuh balik. Kalau kita sentuh tentang mak ayah, itu dia orang punya switch lah. Sentuh tentang mak ayah balik, apa harapan mak ayah kan, apa mak ayah sedang doakan. Dia orang tak tahu lah awak ni datang lambat ni. Dia orang tak tahu yang awak penting ni. Macam tu. Jadi itulah pendekatan yang saya buat. Dan kat sini pentingnya peranan ibu ayah untuk sentiasa follow up, maksudnya bagi dorongan, bagi tahu mereka harapan kita. Bagi tahu. Jangan kita senyap ke. Anak take for granted macam relax ke, mak ayah tu nak berhenti pun tak apa macam tu kan. So
mak ayah ni dia kena orang kata apa, bagi tahu sentiasa apa harapan mak ayah, harap kakak, abang berjaya, nanti dapat ini sekian berjaya, mencapai ni, dapat kerja sekian. Dan bagi tahu yang mak ni sentiasa doakan. Ayah ni sentiasa doakan. Doa apa? Masa saya, pendekatan saya dengan suami, suami biasanya dia akan memang doakan tu, memang doa tu clear bagi anak-anak dengar. Sambil bawa kereta ke, sambil nak pergi mana-mana ke, dia akan doakan bagi semua tu ada tangan sama-sama. Kami tu mendengar apa yang mak ayah doakan Jelas. tu. Yes. Contoh, suami saya selalu buat, ya Allah, kami niat semata-mata kerana-Mu, ya Allah, kami nak pergi sekolah ni, nak menuntut ilmu, ya Allah, bagikan anak-anak kami kefahaman, jadikan anak-anak kami yang soleh, berjaya dunia akhirat. Jadi semua tu anak-anak dengar. Jadi bila anak-anak mendengar, diorang akan lama-lama melekat dalam hati. Dan kalau diorang pergi jauh daripada kita pun, kita tak nampak, insya-Allah segala pesanan tu akan ada, dan malas-malas macam mana pun, insya-Allah diorang tak hanyut terlalu lama dan terlalu jauh. Yes. InsyaAllah. Itu antara sebenarnya semua 25 kisah yang saya catatkan di sini, setiap satunya ada dia punya nilai-nilai yang saya cuba sampaikan. Jadi insya-Allah bermanfaat untuk ibu ayah itu sendiri juga, anak-anak pelajar kita juga sebenarnya. Sebelum saya tanya soalan yang saya punya, saya nak bacakan soalan daripada peminat Puan ni. Puan Mokhtar tu. Macam mana nak buat jika kelas atau kuliah berterusan dari pagi sampai petang? Kadang solat Zuhur pun terlepas. Waktu rehat terlalu singkat, cuma sempat untuk makan tengah hari saja. Ini betul-betul nak kata ikut jadual ke macam mana ni? Kalau betul situasi ni berlaku ni. Ini soalan daripada Tuan Mokhtar ni. Terima kasih Raja Bumat. Okey, saya ada kongsikan, tapi saya tak ingat dalam mana satu, sama ada dalam Ummah Student ataupun dalam buku kedua lah, Hidup dan Semaya. Saya ada kongsikan macam mana saya bagi masa untuk pelajar-pelajar saya menunaikan solat Zuhur. Maksudnya sebagai pendidik, cikgu, pensyarah, tenaga pengajar di mana-mana pun, kita kena taknalah tentang hal solat. Sebab sebagai pendidik, saya berpandangan yang kita perlu bawa unsur-unsur agama. Panduan agama sangat penting untuk kita mendidik asasiah anak-anak pelajar kita. Jadi saya terapkan tentang solat juga dalam kedua-dua buku ni, dalam Ummah Student juga. Awak solat, tajuk dia. Maksudnya kita sentiasa ingatkan pelajar, dah solat belum? Macam Tuan Mokhtar tanya tadi, kalau memang dia orang ada hari yang kelas sepanjang-panjang, ada masa rehat 1 sampai 2 petang sahaja kadang-kadang tu. Itu sebelum PKP lah, sebelum ni lah kan. Jadi memang ada yang mengaji tak sempat dan sebagainya. Jadi sebagai pensyarah yang tak nak, kita kena tanya. Kalau contohnya kelas kita pukul 2, kelas saya pukul 2, saya masuk dan saya akan tanya dulu. Biasanya kelas saya 2 jam. Ada yang 3 jam pun ada, berterusan dengan lecturer yang sama. Jadi biasanya kelas saya 2 jam, jadi saya akan tanya, dah solat belum? Siapa yang belum solat pergi sekarang, saya bagi masa 10 minit. Macam tu lah. Jadi surau pun dekat, nak pergi ke pusat Islam pun jauh. Jadi kadang-kadang saya benarkanlah, walaupun sebenarnya untuk staff surau tu, tapi dah masa kan terlalu kata apa padat. Jadi saya benarkan cepat-cepat gunakan ruang solat staff lah. Jadi kita kena bagi masa, tanya dan solat belum, dan kena bagi masa. Kalau tak, kalau kelas kita 2 jam, bayangkan kalau pukul 2 sampai pukul 4, mungkin 4 setengah dah masuk waktu asar. Jadi budak-budak memang student memang tak sempat lah berbadan. Itulah dia. InsyaAllah. So agak menjawab Tuan Mokhtar soalan tadi tu. Jadi maknanya pensyarah ni dia kena main peranan jugalah, bukan sekadar ajar subjek akademik semata-mata, tapi dia kena ingat juga jangan sebabkan dia nanti kita tahulah
takut-takut dipersoal dengan apa yang kita kuasa lah, kena cakap. Puan ada kuasa untuk mengontrol masa tu. 2 jam tadi Ya. ni takkanlah 10 minit pun tak boleh bagi student ni. Hmm. Tapi mungkin yang saya terlintas tadi, budak lelaki mungkin senang lah kau nak tanya jadi soalan tu kan. Jadi macam budak perempuan ni kan tak tahu dia ni boleh solat tak solat ke. Itu bagi saja pula, kalau saya sebagai student, itu awak dengan Allah lah. Allah yang boleh jawab. Tak perlu pensyarah nak cek satu-satu boleh solat tak boleh solat. Itu jujur pada masing-masing lah. Sebab akhirnya kita kena sedar, student walaupun awak mungkin awak tipu lecturer awak, tapi awak tak boleh tipu Allah lah. Jadi benda ni Ya. sembahyang tu nombor 1 lah. Ya adik-adik, walaupun saya tak ada adik, tapi saya nak cakap benda tu juga. Pasal saya perasan benda ni dia pengaruh kawan-kawan lah Puan. Benda ni kalau dia dapat geng surau, insya-Allah dia sembahyang punya orang lah. Tapi kalau dia jenis alah tak sembahyang pun skor apa. Jadi benda tu bahayalah sebenarnya. Dia skor mungkin skor lah, tapi keberkatan tu insya-Allah korang akan rasa lah bila lagi-lagi korang dah kerja, korang kahwin ke, korang dah tua ni, insya-Allah korang akan nampak dia punya efek tak sembahyang tu. Jadi Ya, saya setuju ayat Cik Puan Amir. ya. Sebabnya kan, kalau dalam azan pun tak ada hayya ala salah, hayya ala falah. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Saya Betul. ada sebutkan dalam Ummah Student. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Betul. Kalau kita, insya-Allah dengan solat kita akan berjaya. Yakin yang tu. Yakin yang tu Allah berjanji dah. Tapi mungkin ada yang kata aku tak solat pun berjaya dia yang berjaya jadi usahawan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, kita tak tahu yang kehidupan dia tu mungkin kita nampak macam senang. Dia tak berkat, keberkatan dia tu hilang. Nampak macam ada duit tapi sebenarnya hutang dia boleh tinggal. Nampak macam kita besar tapi hutang dia berjuta. Kan? Jadi nampak macam bahagia tapi sebenarnya merana, bercerai-berai dan sebagainya. Anak-anak mungkin tak menjadi dan sebagainya. Ada je kita reflect balik hidup kita hari ini. Kita macam mana hidup kita sekarang. Mungkin ada lag dekat mana-mana kalau kita ada berhadapan dengan ujian-ujian tertentu. Sama ada solat kita check yang first sekali. Lepas tu barulah kita check hubungan kita dengan mak ayah kita sendiri. Keberkatan tu, keberkatan dalam hidup. Sebab redha mak ayah tu terletak pada redha Allah tu. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. InsyaAllah. Jadi pada pendengar di luar sana, itu antara kelebihan buku motivasi tarbiyah lah bila kita sebut lagi-lagi terbitan galeri ni. Walaupun Puan Liza bukanlah ustazah, tapi apa-apa buku motivasi galeri, kita antara yang kami tekankan, antara editor, walaupun saya mungkin editor novel, Puan Rosmawati editor motivasi, antara benda yang kami tekankan dalam buku-buku terbitan kami, solat. Aspek solat ni memang kami tekankan. Dia tak begitu berat, tak adalah kita bawa hukum setiap buku. Solat ni dia punya rukun sekian-sekian, tak ada. Tapi insya-Allah pasti akan ada bab yang penulis kami, contoh macam Fauliza dia sentuh tadi. Awak solat, jadi benda tu memang kami nak solat ni satu benda jadi kewajipan. Contohnya macam yang okeylah, ini salah satu buku kami jugalah. Sebab ni sembang buku galeri kan. Jadi memang kita promote galeri lah kan. Jadi salah satu buku ni Solat Mukmin kot, tak silap saya tajuk yang kami terbitkan. Ada satu soalan yang menarik saya nak kongsikan pada Fauliza dan juga pendengar. Satu orang yang dia tanya pada ustaz lah, "Ustaz, kenapa Islam ni tak ada topik lain ke? Kalau yang perempuan tutup aurat lah, tudung. Tapi kalau lelaki ke apa, dia akan tanya, kenapa mesti cerita pasal solat? Mana-mana pun solat. Jadi ustaz ni tanya balik. Dia ibarat makan. Ustaz dia cakap, awak bosan tak makan? Hari-hari kena makan kan? Tapi kalau kita tengok page makan ni, macam-macam inovasi. Letak keju apa semua. Sebab makanan ni satu keperluan. Macam tu juga solat. Solat ni satu keperluan, walaupun saya pun Meskom UiTM bukanlah ustaz pun. Tapi bila saya dah masuk galeri pun, saya pun bawa perjuangan yang sama. Solat tu benda yang nak tak nak kita kena cakap hari-hari. Sebab saya setuju dengan Puan Liza. Bila Puan cakap, kejayaan duniawi, Puan cakap materi ni mungkin nampak sempurna. Tapi ada lompong yang saya nampak, mungkin lompong tu bukan dari sudut material.
tapi ketenangan. Itu Ya. yang bagi saya Puan Liza, saya dan kita semua yang bersolat, kita setuju benda tu. Yang mana orang cakap nak mula baiki hidup, baiki solat. Jadi insya-Allah. Jadi dalam buku Oh My Student ni pun Puan Liza pun ada terapkan benda tu, dan saya nak menjurus pada soalan seterusnya lah, kepada pensyarah utamanya lah. Pandangan Puan lah, tip Puan lah, macam mana kalau boleh Puan kongsikan kepada para pensyarah kat luar sana. Macam tadi lah, pemikiran yang bagi saya benda ni dia individu lah kan. Dia kadang ni kita tak payah lari, tak semua pensyarah macam macam Puan Liza kan, yang ada rasa tanggungjawab sosial, tanggungjawab ukhrawi, nak menegur anak murid, anak pelajar ni nampak macam anak sendiri. Ni kena tegur pasal solat ni. Tapi ada juga pensyarah yang fikir, aku tak kisah pun, bukan anak aku pun. Yang penting gaji masuk, pangkat naik apa semua. Dia orang nak belajar tak belajar nombor dua. Tapi untuk Puan Liza sendiri, kalau boleh kongsikan, macam mana nak tangkis sikap yang rasa macam tak perlu fikir, dia orang bukan anak engkau pun. Tapi macam Puan Liza sendiri, ialah macam saya perasan mungkin dari sudut ibu bapa lah, didikan mak ayah, background. Jadi untuk Puan Liza sendiri, mungkin ni soalan saya ni untuk Puan Liza kongsikan khusus buat mereka yang mungkin memang niat nak jadi pensyarah, dan ataupun bagi pensyarah-pensyarah yang baru diposting jadi pensyarah, macam mana korang boleh jadi pensyarah yang bagi saya yang lebih baik lah, supaya bukan sekadar nak kejar korang punya gaji ke pun, tapi supaya korang punya student ni bukan sekadar skor akademik, tapi kita nak pelajar yang cemerlang akademik, cemerlang dia punya agama insya-Allah. Jadi untuk Puan Liza sendiri, apa yang Puan Liza buat? Kalau ingat balik 17 tahun lalu, memang fikir aku nak jadi pensyarah yang bukan sekadar pentingkan duit. Kalau Puan Liza boleh kongsikan lah pada pensyarah-pensyarah kat luar sana. Okey, insya-Allah Cik Amin. Panjang soalan dia tu. Panjang. Sebab Panjang soalan. saya memang kalau ikut pun nak jadi pensyarah juga, tapi bila fikir nak mengajar tu macam nantilah kot. One fine day lah kot. Okey. InsyaAllah, boleh tu boleh. Ha. Okey, kalau ikut pengalaman saya sendirilah, saya bukanlah orang kata, oh dah terbaik dah kan, cara yang terbaik, tidak. Tapi kita berusaha lah ke arah yang lebih baik. Yes. Kita perbaiki diri kita dari sehari ke sehari lebih baik daripada hari sebelumnya. Macam Cik Amir tanya, macamnya saya 17 tahun dulu, saya dah set nak jadi pensyarah macam mana. Sebenarnya tak ada pun satu set yang spesifik. Saya macam orang lain jugalah, orang kata dah grad. Tapi saya memang berjiwa mendidik. Saya memang nak mengajar. Saya suka bagi motivasi pada pelajar. Dalam kelas lah kan. Kata, awak je yang dengar cakap saya. Kalau saya tingkat luar, tak ada orang nak dengar cakap saya. Jadinya, saya gunakan waktu kelas untuk bagi motivasi. Tetapi bezanya dulu dan sekarang, dulu motivasi saya rasa saya bagi motivasi kosong. Bukan kuasa macam mana. Maksudnya okey, kalau awak berusaha, awak berjaya. Kalau awak buat macam ni, awak dapat macam ni. Kalau awak malas, awak ketinggalan. Itu saja, sekadar itu. Kan? Yelah, banyak bagi motivasi. Tetapi pada saya sendiri, bila saya fikirkan balik, kosong. Sebenarnya, bila kita dah lama mengajar, dah membaca tadi saya kata buku-buku kerohanian yang membuatkan kita terdetik untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sebab tu pentingnya pembacaan, pencarian ilmu sebenarnya. Dengan ilmu tu sendiri, saya selalu beritahu kedua, dengan ilmu ni lah, terutama ilmu akhirat, ilmu agama yang memandu kita, dia akan bagi hati kita tu daripada keras menjadi lama-lama akan jadi lembut, jadi daripada ilmu itulah sebenarnya yang akan memandu hidup kita ke arah lebih baik. Jadi bila kita dah menambah ilmu akhirat, insya-Allah kita akan ada pengisian tadi tu, bukan kita tak akan biarkan dia kosong. Saya mula menerapkan unsur-unsur agama sikit pelan-pelan. Jadi lama-lama dia dah jadi kebiasaan. Maksudnya bila dah masuk kelas, okey, kalau lewat je, okey, solat subuh tak bagi tadi. Terus kita tanya kan. Okey, lepas tu kita bukan saja apa
tegur pelajar tu dari segi solat. Malah kita boleh semua yang kita nampak depan mata kita boleh tegur. Contohnya pemakaian dalam bab berapa? Bab kisah 7. Makan pun ada kan? Tajuknya baju sendat seluar ketat. Ha, Dahsyat para betul. remaja kita selalulah ikut pakai pakaian yang ketat, sendat kan. Jadi sebagai perkara pendidik dia depan mata kita. Jadi saya sendiri macam ini tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku untuk menegur anak-anak didik. Nanti depan Allah kan, kita bila ditanya kan apa yang apa kita suami apa yang kau tengok apa yang kau buat bila nampak kemungkaran depan mata. Jadi sekurang-kurangnya tu jadi jihad kecil kita lah. Betul. Jadi jihad kecil saya untuk menegur tentang solat, untuk menegur tentang aurat. Tapi menegur tu biar berhikmah lah. Kalau dulu mungkin zaman muda kita cenderung untuk nak marah-marah kan. Marah-marah tapi pendekatan untuk tarik mereka perlahan-lahan ni kita tak boleh dengan cara yang macam tu. Pada saya lah, mungkin ada ketika mungkin perlu sedikit keras dan ada ketika lembut. Jadinya satu lagi, bila saya pernah apa ni orang kata menghadiri satu ceramah Ustaz Abid Liu. Jadi saya dengan suami. Masa tu kami beratur nak ambil tanda tangan buku beliau. Biasalah Jadi sebelum pandemik pun dapat pergi ya. ya sebelum. Lepas tu Rezeki. Ustaz buat seminar di sini lah, Warga sunnah lah. di Petani, Kedah. Lepas tu saya masa dah sampai turn saya dan suami tu saya dah nak tanya soalan apa ke Ustaz sebab rugi kalau tak tanya kan. Jadi masa Ustaz saya tanya, saya beri kesalahan Ustaz, saya ni pensyarah di Politeknik. Jadi apa yang usaha yang boleh saya buat untuk nak bantu pelajar-pelajar kan ke arah orang kata aku nak ubah sikap dia orang kan. Jadi jawapan Ustaz tu melekat sampai sekarang dalam diri saya. Ustaz kata Puan sebagai pensyarah, Puan ada peluang yang besar, yang luas depan mata. Puan ada satu semester, mungkin Puan ajar 1, 2 kelas, 3 kelas. Satu kelas ada 30 orang contohnya. Kan dia kata, kalaulah satu semester kita boleh bimbing, kita boleh menyentuh hati seorang dua pelajar dengan kata-kata kita, dengan perhatian kita, kan, dengan bimbingan kita. Bayangkan Puan dapat berapa ramai pelajar Puan yang Puan boleh beri orang kata apa kesedaran kan. Maksudnya peluang dakwah itu terbuka luas. Betul. Jadi kita bila balik-balik pada diri kita, sebenarnya setiap kita ni kita boleh jalankan dakwah bukannya sebagai ustaz-ustazah saja kan. Macam tu Amir sendiri pun boleh je tarbiyah dengan anak-anak sendiri, mungkin bersama-sama dengan kawan-kawan kan, sekurang-kurangnya mengingatkan solat sebelum, walaupun perkara-perkara yang kecil-kecil ni. Tapi kalau kami sebagai pendidik yang cikgu daripada sekolah rendah, tadika sekolah rendah, sekolah menengah, semua itu kita sebenarnya sedang train, kita sedang train mereka. Jadi itulah peluang dakwah kita, itulah peluang untuk kita bentuk sasiah peribadi ke arah tuntutan agama, kehendak Allah dan Rasul kan, macam mana yang Nabi ajar. Jadi itu peluang kita, jadi jangan sia-siakan. Rugilah kalau kita hanya macam saya dulu lah, dulu masa muda bergelar pensyarah, masuk just nak habiskan silibus. Hari ni mesti habis ni, lepas tu by the end of semester mesti dah habis, kemudian dah final exam dan sebagainya. Itu je rutin setiap semester. Alangkah ruginya kalau tak diselitkan dengan kata apa, sedikit tarbiyah, tazkirah, ringkas dan sebagainya untuk ingatkan mereka. Itulah yang Ustaz Abid Liu pesan, saya ingat sampai sekarang. Saya sentiasa berpesan, walaupun jumpa dengan pelajar sekejap, mungkin setengah jam berbincang dan sebagainya, walaupun 2 orang yang datang berjumpa, saya mesti akan selitkan sikit-sikit lah peringatan-peringatan. InsyaAllah. Jadi itu mungkin apa yang diterangkan oleh Puan Liza. Sikit sebanyak bagi saya pada rakan-rakan pensyarah lah utamanya. Boleh
korang boleh buat lah. Sebab kalau Puan Liza pensyarah yang orang cakap engineer perempuan pun boleh buat kan. Yang kalau ikutkan bila sebut engineering, lelaki lah. Ini dah lah perempuan Tak ada ada engineer background juga. agama pun kan. Tak Tapi pernah sekolah masukkan, agama pun. yes, boleh takkanlah Ha. tuan-puan yang mungkin background lagi hebat, takkan tak boleh nak selit satu dua nasihat tentang akhirat lah. Jadi benda ni memang tak nak suka tak suka, kena pesan-pesan lah. Jadi Tuan Mokhtar ni bagus dia ada soalan lagi. Mungkin ni soalan terakhir sebelum kita tamatkan sesi jam 12. Setelah tamat pengajian, adakah convocation itu adalah penamatnya sebagai perjalanan seorang pelajar? Ni dia tanya untuk orang ni, saya ingat ni, dia bukan tanya diri dia ni. Dia Kan. mewakili pada anak-anak muda yang mungkin melihat scroll ijazah tu, sebab sekarang ni orang cakap tak belajar pun boleh score kan. Takkan. Jadi itulah dari sudut Puan Liza sendiri kalau boleh jawab, adakah konvo tu satu penamat perjalanan seseorang pelajar? Bismillah Puan. Okey. Okey, insyaAllah. Ni.Imotan ni tengok ni ya. Okey. Bab yang terakhir baru kelima tajuknya convocation. Saya ada kongsikan. Saya ada kongsikan tentang convocation. Biasanya convocation kalau Cik Amir dulu di mana convocation Cik Amir? Saya diploma degree UiTM, tapi dua-dua saya tak pergi grad saya tak pergi ya. Saya tak naik atas. Tak naik atas. Ambil kerja saja. Di pejabat. Ada cerita tu. Cerita sikit. Mungkin cerita sedih pagi Jumaat. Dia macam ni. Dia sebab saya kalau ikut waktu tu diploma tu lah nak pergi, tapi waktu tu mak ayah cakap tunggu degree. Nak tunggu degree, ayah pula meninggal. Kan? Ayah meninggal. Jadi bila tu macam saya pun macam bukan teruja sangat nak pergi. Lalas duduk tak pergi. So saya tak ada pengalaman lah. Tak ada pengalaman lah pakai jubah apa semua, tak ada lah. Tapi rasa tak ada apa kot untuk saya lah. Tapi tak apa, saya nak jawapan daripada Puan tentang convocation ni. Okey. So kebiasaannya majoritinya teruja lah kan. Betul. Convocation berlepas kuliah dah 3 tahun dalam diploma, 4-5 tahun degree master kan dan sebagainya. Saat yang kita tunggu untuk diraikan kan. Kita dah bersentang mata buat assignment 3 tahun 4 tahun, kita dah puas dah menangis, kita dah puas dah stres dan sebagainya. Inilah pada majoriti siswa-siswi inilah hari yang ditunggu-tunggu. Bukan saja nak raikan untuk diri sendiri, tapi kita nak bahagiakan mak ayah hari itu. Inilah kita nak tunjuk hasil daripada kesabaran, dorongan, doa mak ayah. Kita itulah yang setakat yang kita mampu pada hari itu kita boleh bagi hadiahkan pada mak ayah kita. Jadi itulah sebenar-benar convocation pada seorang siswa-siswi universiti. Dan of course lah seronoklah raikan bersama teman-teman seperjuangan yang sama-sama bersusah payah buat assignment semua kan. Jadi okey, berbalik pada soalan Tuan Mokhtar tadi. Kata convocation tu hanya macam di dunia ni apa macam mana tadi soalannya? Adakah itu penamat bagi seorang pelajar? Habis tu dah tak payah belajar, lepas tu tak payah belajar lah. Habis tu tak payah dah kan? Okey, sebenarnya panjang lagi perjalanannya, of course. Kan kita akan bertemu dengan ujian-ujian, cabaran-cabaran yang lebih besar selepas kita grad kan, dari segi dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, kekeluargaan dan sebagainya, kerjaya kan. Ada yang smooth, ada yang mungkin melompat-lompat kerja dan sebagainya. Cabarannya tak sama untuk setiap orang. Jadi kehidupan di kampus tu sebenarnya membentuk, memberi persediaan kepada kehidupan yang akan datang yang lebih mencabar. Dan sebenar-benar convocation sebenarnya yang saya tuliskan di sini bukan sahaja convocation di atas pentas convocation universiti, tetapi sebenar-benar convocation adalah convocation seorang mukmin yang berjaya menerima sijil scroll dia itu dengan sijil ataupun scroll amalan dia itu dengan tangan kanan. Jadi
persediaan tu bermula sekarang lah. Bermula sekarang. Maksud dia kita bukan hanya buat untuk dunia saja. Kita kerja ni okey untuk dapat gaji hujung bulan kan, belanja habis, lepas tu bulan depan dapat lagi gaji. Itu dunia je lah. Kan? Nak kumpul harta ke dan sebagainya, bisnes kan, nak kumpul harta besar dan sebagainya, dapat beli rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Itu hanya dunia. Tapi sebab tu kita apa pun dengan niat lah. Itu suami saya selalu ajarkan. Selalu ingatkan. Apa-apa dengan niat kita. Ya Allah, aku bekerja ni kerana-Mu ya Allah. Kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Semua ni kerana Allah. Supaya kita dapat tu iman. Kita bukan hanya buat tapi kita dapat apa-apa, tapi kita buat kita dapat sekali ganjaran untuk akhirat. Maksudnya memberatkan pahala timbangan amalan kita yang sebelah kanan, neraka yang sebelah kanan. Makin berat. InsyaAllah kalau kita fikir yang tu, InsyaAllah setiap hari kita akan cari benda, hari ni apa benda yang aku buat yang bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, supaya dia dapat beratkan lagi bacaan kita, supaya last kali kita convocation itulah insyaAllah terima scroll dengan tangan kanan, dan of course lah ganjarannya syurga yang tidak ternilai lah. Itu Haji Farhan ni. Kenal ke Haji Farhan ni? Haji Farhan ni kawan juga lah, sahabat suami juga sebenarnya. Kemuncak segala rajin kejayaan ialah masuk syurga, hendak dapat syurga bermula dari sekarang. Terima kasih Fariza. Jadi terima kasih pada semua yang tonton kami. Hampir sejam kita punya sesi ni. Kita cadang setengah jam. Kita cadang setengah jam, tapi bila pensyarah menjawab memang tipulah setengah jam, sekejap sangat tu. Ini pun ada soalan kita tak sempat nak tanya. InsyaAllah kita bawa ke minggu depan. Kita insyaAllah ada lagi 3 sesi lagi. Kita punya dengan Puan Liza, dengan buku-buku lain yang beliau tulis bersama kami, Gila Ilmu. Jadi bagi penutup, nak tahu Puan ada jual direct tak buku ni? Buku All My Student ni? Okey, boleh dapatkan direct. Kalau dapat direct, boleh dapatkan tanda tangan. Dan mungkin kalau ni ada free gift, insyaAllah. Boleh juga dapatkan daripada Galeri Ilmu direct lah. Betul. Dekat Shopee pun saya tengok ada. Boleh dia dapatkan, mudah nak dapatkan insyaAllah. So kita pun mungkin dah tak banyak macam dulu lah kan. Betul. Jadi cepat-cepat grab dan boleh hadiahkan kepada anak-anak kita. Mana yang abang kakak boleh hadiahkan pada adik-adik yang masih lagi belajar kan, supaya dia jadi panduan. Sebab buku ni tak banyak buku seumpama ini di pasaran yang diorang boleh baca dan terus dapat setiap orang kata apa, sudut kehidupan di kampus tu diceritakan dalam buku ni. Maksudnya tak perlu pengalaman sendiri dulu. Macam saya dulu tak baca buku apa kan, tak ada siapa yang remind kita kalau dapat ujian macam ni, macam mana cara nak selesaikan. Contohnya cinta kampus, ada saya cakap dalam bercinta macam mana pula bercinta. Dia jadi 2 jam pula lah nanti Cik Amir. Kan, cinta kampus ada dalam ni. So macam mana? So, baca. Panduan ni macam mana? Sebab kita remaja ni tak boleh nak elak. Sebenarnya kita tak boleh halang kan perasaan-perasaan yang macam tu. Jadinya macam mana bercinta, ada panduannya. Duduk dekat rumah sewa, ada nanti dalam minggu depan insyaAllah dalam ni. Cabaran dengan rakan-rakan teman-teman serumah pula. Macam mana cara nak pilih rakan sebaya yang sepatutnya lah. Bukan yang merapu-merapu gitu kata. Banyak lagi panduan-panduan lain yang saya rasa nak sebut kat sini nanti kan makan masa. Tapi di dalam All My Student 25 bab dan di dalam Hidup Biar Smart minggu depan insyaAllah kita akan kelas 28 bab lah. Jadi kalau nak ikuti perkembangan orang cakap Puan Liza aktif di mana? Facebook? Ya, saya lebih aktif di Facebook. Di IG ni kadang-kadang saja di-upload sikit, tapi banyak di IG lah. So boleh follow dengan Puan Liza dekat Facebook. Dan terima kasihlah Puan sudi untuk bersama kami untuk segmen Sembang Buku. Dan
insya-Allah saya nampak juga buku Oh My Student ni dia memang sangat sesuai lah untuk dibaca oleh mak ayah untuk anak-anak. Sebab tak semua mak ayah kita tahu pandai nak bagi nasihat ke anak-anak. Jadi mungkin nak cakap tak pandai, hadiahkan buku ni ke anak-anak dan Ya, insyaAllah. semoga konten buku ni ibarat macam korang nak bagi nasihat ke anak-anak yang korang sayang. Sebab apa pun bagi saya dia tak ada istilah terlambat lagi kita hidup ni untuk Ya, jadi betul. lebih baik dan untuk bagi kat kawan-kawan pada korang yang insya-Allah IG ni kita tahu medium lagi untuk orang muda sebab kita nak bagi kat kawan-kawan yang masih belajar, adik-adik yang sambung belajar. So boleh dapatkan buku Oh My Student ni sama ada dengan Puan Liza sendiri atau dengan kami dekat Shopee kami dan insya-Allah harga pun RM20 Puan, tak silap saya. Betul tak? 15 saja. Tengok harga 15 sebelum harga buku galeri Sangatlah naik berbanding RM20. Ini harga dengan murah konten dulu. dia tu. Kan Cik 15. Amir dengan konten dia tu harga 15, Masya-Allah sangat berbanding. RM15, 17 tahun pengalaman. Siapa nak bagi? Dah habis murah dah ni. Tambah postage tak pun kalau korang pandai trik Shopee dapat free delivery. So memang habis murah lah buku Oh My Student ni. So memang sangat-sangat berbaloi dan tak rugi buku ni ada kat rak-rak buku korang dan insya-Allah kita di galeri ada tema hidup ini singkat, baca buku bermanfaat. Anda membina keluarga, kami meriahkannya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan Puan. Untuk InsyaAllah. buku yang lain pula. Jadi terima kasih lagi sekali. InsyaAllah saya letak ni dekat IG story, dekat IGTV. So siapa-siapa yang tak Cik dapat Amir, tengok, ya. boleh saya bagi teaser sikit. Minggu depan waktu yang sama hari Jumaat waktu pukul 11 juga. Tapi masa tu di IG ataupun di FB. Itu tak tahu. Kalau saya dapat datang pergi office mungkin kita buat dekat FB lah kot. Okey. So, minggu depan dengan tajuk sambungan sebenarnya daripada Umar Student iaitu Umar Student 2 Hidup Dia Smart. Saya nak berkongsi tip macam mana pelajar-pelajar kita nak belajar online sekarang kan. Yes, betul. Lepas tu mak ayah pula macam mana, apa yang boleh mak ayah bantu kan Yes, anak-anak di betul. rumah. InsyaAllah. Jadi ini daripada pensyarah sendiri. Bukan saya bukan pensyarah, saya tak tahu saya macam mana nak adapt benda tu. Dia dengan norma baru kita bawakan salah seorang pensyarah yang memang sedang mengajar pun. Jadi nak tahu macam mana perkongsian Puan Liza, kita insya-Allah jumpa minggu depan. Jadi sekian dulu daripada kami. Terima kasih. Minta maaf salah silap terlebih terkurang cakap. Dan insya-Allah petang ni kita ada dengan ni Cikgu Amla. Pukul 5 petang. Cikgu multi-purpose. Cikgu multi-purpose. Daripada pensyarah kita bawa ke cikgu sekolah rendah pula. Untuk mak ayah yang ada anak sekolah rendah, kita petang ni pukul 5 petang. Okey Puan, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.